Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersyarika Kuasa Masjid Nur Iman Kuang Batang Kanga Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan dan juga kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat maghrib berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini 8 November bersamaan dengan 22 Rabiul Awal, dan hari ini tuan-tuan kita akan tengok tuan tajuk kita ni sambungan, iaitu bab zakat dan sedekah. Itu tentang tajuk isteri dilarang mengeluarkan sedekah kecuali izin suami. Isteri tak boleh suka-suka keluar sedekah tanpa izin suami. Seperti tak lagi, apakah dalil contohnya? Ustaz, isteri saya kerja, dia ada duit, dia nak bagi boleh tak boleh? Macam mana contoh dia? Yang tak boleh ni macam mana pula? Dan apa contoh dia? Apakah larangan dan mana yang boleh, mana yang tak boleh? Kita akan rujuk balik qala Allah qala Rasul. Cuma tuan-tuan kena pula tadi pengumuman tadi pukul tengah hari tadi, iaitu kaitan dengan esok ni. Kalau ikut kita Perlis ni tak ada PKP tu, Perlis, Pahang dan juga Kelantan. Tapi sekolah tuan-tuan rupanya satu Malaysia start cuti. Kalau tuan-tuan ada anak nak pergi sekolah ke cucu ke, esok ni tak payah hantar anak-anak lah. Cuti bila? Esok sampai hujung tahun 18 bulan 12 tu kan ikut sekolah tu cuti. 18 bulan 12 cuti pula sampai 20 bulan 1. Cerita dia sebulan 2 bulan budak-budak cuti tuan. Tuan-tuan, jadi kalau kita nak cuti ayah Hindu, ayah Hindu sungguh tuan. Tuan. Tapi kita pula Perlis tak boleh pergi mana? Duduklah Perlis ni. Tak boleh pergi Siam, tak boleh pergi dah. Tapi orang belah Kelantan dengan Pahang tu boleh samalah. Mereka cerita jugalah. Kita tu tentang suasana PKP dah ni. Cuma kita sambung tajuk kita ni berkaitan dengan isteri dilarang mengeluarkan sedekah kecuali izin suami. Apa cerita dia? Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tuan-tuan, ulang kaji sikit bab kecurangan dalam solat. Bab curang-curang ni, suami isteri curang, lelaki curang. Tapi semayang pun ada curang tuan. Macam mana cerita dia curang dalam solat ni tuan-tuan? Bagaimana hubunganmu dengan solat? Apakah kamu selalu mendirikan solat, ataukah kamu termasuk orang yang melalaikan? Okey, cerita dia bab solat. Kita ni rajin solat ke ataupun malas semayang? Selalu solat ke culah-culah? Jadi ada dua kategori orang yang solat ni. Dan contoh-contoh kelalaian solat diantaranya yaitu seseorang mengerjakan solat pada waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. Ada setengah orang tuan, golongan yang pertama ni dia semayang tapi dia pilih waktu. Mungkin tuan, Zuhur dia semayang, Asar semayang, Maghrib semayang, Isya semayang. Mai subuh dia balok lihat. Sebab apa? 2-3 pagi duduk kedai kopi. Balik pukul 3 pagi, lena-lena tu subuh apa? Subuh pukul 10. Tu semayang juga kan, semayang subuh kerja. Ni tak semayang tu Dia semayang separuh, tinggal separuh. Mungkin dia subuh semayang, Zuhur semayang, Asar dia tak semayang. Sebab apa? Kalut, jam lah, tentu masa singkat lah, nak maghrib pula ke. Ada orang lagu tu, dia semayang tapi waktu tertentu. Yang kedua, seseorang mengerjakan solat di luar waktu dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Cerita orang kedua pula, dia semayang juga tapi luar waktu. Tadi Asar tadi habis masuk maghrib 7:01 pukul 7 tu senja tu maghrib dah. Dia semayang Asar apa? Pukul 7:15 7:03. Orang azan maghrib
dia pun nak semayang asar. Orang semayang maghrib, dia semayang asar. Dia buat juga, tapi saja buat luar waktu. Semayang subuh 7-5 minit masuk waktu apa syuruk dah naik matahari tu. Dia tak semayang tadi tu. Dia semayang pukul 8 pagi, pukul 10 pagi. Lagu ni orang yang semayang juga, tapi dia sengaja semayang luar waktu tuan. Jadi ada jenis lagu ni. Yang ketiga, seseorang mengakhirkan solat di akhir waktu. Sebentar lagi habis waktu solat, dia baru mengerjakan solat. Setengah orang pula yang jenis yang ketiga ni, dia semayang tapi buat buah hujung. Kalau subuh tu 6.50 tu, pukul 7 baru nak mandi, 7-5 minit baru nak semayang. Ngam-ngam tumpu betul. Tak pun Zuhur dia semayang juga, tapi mai asar lah, pukul 4 suku 4.20 baru nak semayang. Maghrib semayang juga, tapi apa, pukul 8 lah, 8.12, 8.10 dah masuk waktu Isya tuan. Sebab apa? Tengok drama tuan. Drama sangat. Lepas pukul 7, 7.30, 8 pula. Kacau tuan. Jadi cerita dia semayang, tapi dia buat hujung waktu. Atau bahkan yang lebih parah, seseorang tidak solat sama sekali. Yang last ni tu lagi kacau. Subuh pun tak nampak, lohor pun tak nampak, asar tak nampak, maghrib tak nampak, Isya pun tak nampak. Jumaat pun kadang-kadang. Raya pun jarang-jarang. Hal lain mana? Kita pun tak tahu. Kalau kita pakai telefon tuan, orang panggil cek apa tu cerita lah, cek apa panggil My Sejahtera. Duduk mana? Masjid Nurul Iman. Scan, duduk mana? Duduk Kangak. Contoh. Ni dah kesan aku tu pun tak nampak tuan. Tak tahu pergi mana, hilang daripada radar. Satelit pun tak boleh cari tuan. Kacau tuan. Jadi orang lagu ni lebih teruk lagi. Solat adalah takaran ini, sebagaimana perkataan yang menarik dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi disebut solat ni takaran. Poin betul ni. Solat adalah takaran. Takaran apa? Dia timbangan. Takaran apa? Dia kiraan. Dia dihitung tuan. Solat ni ada satu kuantiti. Takaran ditimbang, diukur. Iman seseorang tu. Solat ni penentu kita beriman tak beriman. Kalau tanya orang yang baik, orang kafir kena baik bagi kita tuan. Sedekah berjuta-juta, berbilion-bilion, tapi dia bukan Islam, dia tak semayang tuan. Kita orang Islam ni mesti kena semayang, baru nama Islam. Baik mana orang tu pun, pakai tudung ke, pakai kepiah sorban ke, kalau tak semayang, tak clear lagi. Dia mesti kena semayang tuan. Itu beza kita dengan orang kafir. Perkataan ini dinukil oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, solat adalah takaran, timbangan. Siapa yang menunaikannya dengan sempurna, diberikan pahalanya secara sempurna. Solat ini takaran, timbangan, ukuran. Siapa yang buat dia sempurna, dia dapat pahala sempurna. Apa dia tuan? Saya dah pernah ngajak tuan-tuan dulu ni, lama dah. Mungkin 2016, 2017 ataupun 2015 dulu ni, yang mana solat ni dia ada kiraan dia. Ada yang semayang tuan-tuan dapat 1/9. Ada yang semayang tuan 1/8. Yang semayang 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 pun ada tuan semayang. Yang kita semayang tadi ni, mungkin imam khusyuk, tak kadang orang sah 2 pula khusyuk daripada sah nombor 1. Tak pun orang yang baru sampai tu masbuk, dia lebih khusyuk lagi daripada tok imam semayang. Kita tak tahu tuan. Sebab semayang ni dia ada kiraan tuan. So tu pahala pun berbeza-beza. Semayang kat rumah dapat 1 pahala, 2 pahala. Berjemaah di masjid 27 pahala Nabi abang. Tapi betul tak kita dapat semua 27 tadi? Tak tentu tuan. Allahu Akbar, Allah hanya ayat, tapi kenduri kawan pula, kawan lama. Tanya tuan. Allahu Akbar, padi benih tak pi ambil lagi. Baja tak pi tengok lagi. Racun tak pi bayar lagi. Padi tak tenggalar lagi. Harum manis tak pi tengok lagi apa. Macam-macam tu kan. Kira tuan, dia main semayang tu melilau kata, Assalamualaikum warahmatullahi. Tok imam bagi salam lah. Tak habis. Kita pun tak tahu tuan. Semayang berapa rakaat dah. Tapi kita buat habis itu tuan. Pemulih tuan. Semayang juga, tapi kita tak khusyuk. Bahkan tak tahu mana-mana tuan. Jadi setiap orang berbeza dia punya pahala-pahala, walaupun semayang satu masjid tempat yang sama tuan.
Sedangkan siapa yang mengurangi takaran sholat, timbangan sholat, dia kurangi, baik itu dengan cara seperti mengakhirkan waktu sholat, ataupun kadang sholat kadang tidak, ataupun tidak sholat sama sekali, atau kita bincang tadi ni, kurang takaran, kurang timbangan, kurang kiraan. Kita semayang alik, semayang hujung-hujung, semayang waktu dah habis, ataupun tak semayang terus, ataupun pilih waktu semayang pula, ikut teradak masa boleh kita ikut teradak lah mana dan. Jangan tuan-tuan, bila buat lagu tu tuan-tuan, kita telah mengurangkan takaran timbangan tadi. sholatnya tidak khusyuk, maka sungguh engkau telah tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan terhadap orang-orang yang mengurangi takaran pada surat Al-Mutaffifin. Apa itu? Ada Allah turun satu ayat surah Al-Mutaffifin, Allah tegur orang yang kurang kiraan, kurang takaran, kurang timbangan dalam perniagaan. Allah pada surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Wailun lil Neraka mutaffifin. wail bagi orang-orang yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Jadi neraka wail ni neraka jahanam tuan. Neraka jahanam tu paling teruk. Selain daripada neraka jahanam tu ada neraka wail nama dia. Dan neraka ni untuk siapa? Orang yang jenis timbang dia kurang. Beli gula sekilo, dia kurang dia timbang 950 kilo 50 gram. Beli 2 kilo beras ke 5 kilo beras. Dia timbang dia kurang 480 ke sebagainya. Contoh 4 kilo kan 4,850 kurang 150 gram. Jadi semua tu buat lagu tuan-tuan neraka wail untuk orang yang tipu dalam timbangan. Cuma kita fikir balik, rupanya bukan timbangan tu saja tuan. Timbangan ni termasuk semayang pun ada tuan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab As-Salah, perkataan Imam Malik, dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Setiap benda ada sempurna, ada kurang. Ceritalah ada terlebih, ada terkurang, macam-macam. Jadi semua benda ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan di dalam harta, di dalam jual beli, maka bagaimanakah ancaman Allah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan solat? Jadi timbangan jual beli Allah larang tadi neraka wail. Samalah kita ni pun duk kurang dalam semayang macam mana? Semayang hujung-hujung, semayang waktu yang lain, semayang ikut dan, sat buat sat dok, semayang cincai, semayang patuk ayam. Semua ni dikira tuan. Hati-hati, jangan sampai seseorang meremehkan sholat selama hidupnya, karena diancam wail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita takut tuan, kalau kita buat lebih kurang, termasuk yang Nabi kata tadi, kurang dalam timbangan tuan. Kita faham jual beli, jual beli itu sahih, cuma semayang pun dia ada timbangan dia juga. Contoh kena balik pula, kena khusyuk balik semayang, pedah betul-betul. Daripada ambil wuduk tadi pun ambil betul-betul kan, basuh elok, cuci tangan selati, komok tangan ke siku kan, rambut semua, telinga, kaki, bagi elok sempurna. Sebab solat yang sempurna ni bermula daripada wuduk yang sempurna. Kalau wuduk cincai, ada akan mai benda lain pun akan tumpang sama, kurang dari kesempurnaan solat. Okey, itu tentang tajuk tambahan. Cuma ni saya ulang kaji kan, ni tajuk itu minggu lepas. Ulang kaji haram hukumnya memberi hadiah kepada amil. Amil ni yang kutip zakat tu tak boleh kita bagi hadiah kat dia. Sebab apa? Ni dalil dia. Haram hukumnya memberi hadiah kepada amil. Dari Abu Humaid Al-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki dari suku Al-An bernama Ibnu Lutbiyah untuk mengumpulkan zakat. Nabi lantik orang, kaum ni siapa dia? Kaum ni siapa dia? Saya kitalah Masjid Nurul Iman ni, Kampung Karyah ni seorang amir. Masjid Batu Pahat pula seorang lain pula. Masjid Abi orang lain. Masjid Teluk Jambu orang lain. Sebab apa? Dia ada orang yang kutip tu. Sebelum zaman Nabi lu pun Nabi lantik seorang daripada kaum Ad. Jadi dia ni yang kutip, nama dia Ibnu Lutbiyah. Sekembali dia bertugas, dia balik bertugas kutip zakat tadi, dia berkata, yang ini untuk kamu dan yang ini adalah hadiah untuk aku. Ni aku kutip tadi harta zakat, ni untuk Baitul Mal ni. Tapi hak yang sebelah ni aku punya. Sebab apa? Orang bagi hadiah kat aku.
Nampak, dia kata lagu tu tuan. Rasulullah SAW pun berkata, apa Nabi dengar, bila Nabi dengar dia kata lagu tu, Nabi balas, mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, kemudian ia tunggu apakah hadiah diberikan kepadanya ataupun tidak. Lah ni handuk kat rumah diam-diam, ada orang nak bagi hadiah kat hang, yang hang dapat lah ni, apa dia hadiah ni, apa dia hadiah ni, dapat tak? Duk rumah ayah hang ke, duk rumah mak hang ke, duk diam-diam tak buat apa, tak dapat tuan. Kita lah duk rumah, siapa nak bagi hadiah kan? Cerita dia, sebab apa bagi hadiah tadi? Sebab pangkat dia, kedudukan dia, jawatan dia, sebab dia amil, orang bagi hadiah kat dia. Nampak tuan, Nabi larang tuan. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian mengambil sesuatu darinya kecuali pada hari kiamat ia datang dengan memikulnya di atas tengkuknya. Apa kita dapat kat dunia tuan, kita akan timbang, kita akan apa tu pegang, atau kita ni dengan tengkuk kita, memikulnya, tanggungnya. Kalau harta itu unta, maka unta itu akan bersuara. Orang bagi unta seekor, unta itulah kita tanggung kat leher kita, dia akan bersuara. Kalau lembu, lembu akan menguak. Kalau kambing, kambing akan mengembek. Apa hadiah kita dapat tuan, kita tanggung dengan leher kita tuan. Nampak tuan. Kemudian beliau mengangkat tangan sambil berkata, ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Beliau ulang 3 kali. Nampak kata, orang yang kutip amil ni kena berhati-hati. Takut-takut orang bagi hadiah yang mana? Yang mana tak padan patu. Kalau belanja ayak itu, oh ni tengah hari 8 ayak ni, nak ayak sebotol, tu cerita lain lah. Ayak minum okey lagi. Ni dah duduk tak duduk, dapat durian bukan sebiji, tu dia 30 biji. Kacau kan. Duduk tak duduk ni dapat apa? Kain plekat, tu dia 3 kodi. Wih, pelik ni. Kalau pilang kahwin pun bagi kain plekat 1 cukup lah kot. Minyak angin sebotol, ini bagi 30 botol ni. Nampak? Dia mesti ada benda di sebalik tu. Sebab apa? Nabi larang. Kalau hang tak ada jawatan amil tadi, hang duk rumah ke, ayah hang mak hang, tak ada siapa nak bagi hadiah kat kita. Nampak tak? Nabi ulang 3 kali tentang tadi. Masih daripada Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, hadiah bagi para amil, pengumpul zakat, sedekah, termasuk gulul. Orang bagi hadiah kat mereka ni, itu harta gulul, harta curi. Sahih hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam Irwaul Ghalil. Kena tengok tuan, kena berhati-hati yang mana kita ni takut-takut. Yang tu kalau bahasa kita zaman lah, rasuah lah kan, kerja kita buat kerja kita, tapi orang bagi kat atas pula, gaji dah ada dah, dia boleh bagi tu pula tu tak padan patut, bahkan lebih melampau. Jadi mesti benda tu tak clear kan. Kalau sekadar yang biasa ni, ya itu boleh lah. Kalau kita orang makan kenduri, kita makanlah kenduri kan. Orang panggil kalau balik kenduri apa, balik tu semua orang dapat hadiah. Boleh tak boleh ni, tuan rumah bagi rasuah ni? Bukan, semua dapat telur ayam kan, semua dapat bunga apa, bunga telur, semua dapat apa, kuih berhulu dapat. Tu bukan rasuah, tu hadiah betul lah. Ni apa? Ni orang lain tak dapat, dia seorang yang dapat. Sebab apa? Dia ada pangkat, dia ada jawatan dan sebagainya. Jadi kita tengok balik benda-benda tu, timbang tara balik tuan. Okey, yang ketiga tuan, kenapa umur kita dirahsiakan? Tuan perasan tak? Pasal apa umur kita ni kita tak tahu? Aku ni hidup tahulah hari tu beranak bulan sekian-sekian, hari sekian-sekian, tapi nak mati ni bila? Siapa pun tak tahu kematian tuan. Sebab apa Allah rahsiakan kematian tuan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala rahsiakan usia kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu saja berapa umur kita? Kenapa Allah rahsia umur kita ni? Kalau ikut boleh hang mat beranak sekian-sekian, umur 70 meninggal. Boleh kan? Tapi sebab apa Allah rahsia tentang umur kita? Bila kita nak mati kan? Allah Subhanahu wa taala merahsiakan umur tersebut dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri pun Nabi tak tahu bila dia nak meninggal kan. Cuma nak dekat akhir hayat Nabi, time tu dia perasan kan. Cuma bila dia mati, kita beranak-beranak, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tak ada siapa pun tak tahu kan. Jadi umur kematian kita ni tak ada siapa yang tahu. Bahkan malaikat maut pun, ada ulama bincang, dia pun tak tahu siapa meninggal sekali lagi. Mai masa tu dia pergi buat kerja dia, siapa dia, tamana, bila, sampai tepat masa dia tak boleh perlambat sesaat, tak boleh percepat saat. Aku kalut ni buat kerja siap-siap, buat pagi habis siap-siap, tak ada kan. Dia aku kalut malam ni lah pula, tak ada.
Dia main mesti masa dia. Sesaat tak boleh lambat, sesaat tak boleh cepat. Mesti on time. Tu kerja malaikat maut. Di malaikat maut tuan, dia kerja on time. Dan kita tuan tak ada siapa pun yang tahu bila kita nak mati kan. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan usia kita, padahal usia kita adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merahasiakan usia kita agar kita bisa fokus untuk mewujudkan tujuan penciptaan, yaitu mengenal Allah, mengagungkannya, membesarkannya, berpikir kepadanya, dan beribadah hanya kepadanya. Sebab apa Allah bagi rahsia? Sebab apa Allah nak bagi kita ni kan, berhati-hati, berjaga-jaga, bersyukur dengan nikmat Allah. Allah beri kesihatan, kemudian kena beribadah apa yang Allah suruh buat, tinggal yang Allah larang. Sebab apa? Tak tahu nak mati bila. Ada orang meninggal muda, ada orang meninggal time tua, ada orang meninggal time tengah-tengah sebagainya, ada yang sakit, ada yang demam, ada yang tak sakit demam meninggal tidur pun ada. Macam-macam cara meninggal ni. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita berapa usia kita, niscaya hati kita tidak akan fokus, hati kita akan selalu ditimpa oleh kegalauan, risau. Kalau Allah beritahu pula umur kita bila ni, umur 55 mati, Allah kacau dah. Aku ni tak nak buat apa lagi ni, 2 kali lagi ni. Tak tidur malam tuan kan, tak tidur kan, nak baca apa pun tak tahan. Kita lah, hai, kalau kalang kabut ni nak tulis ABC pun nama sendiri pun ketak tuan, nak kira pun habis tangan kira balik. Kalang kabut tuan, nampak tuan. Kalau kita tahu tuan, kita lagi jadi gabra, lagi takut, lagi risau. Sebentar lagi kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara amal kita belum cukup. Kemudian bayangkan jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita umur kita, niscaya seseorang akan malas beribadah kepada Allah. Dia cenderung akan menunda-nunda waktu sampai ketika ajalnya mendekat, disitulah mungkin dia baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jenis kedua ni kalau tahu umur dia daripada awal, berada sekian-sekian, aku nak mati umur 95. Lah baru 30, awal lagi, dan lagi enjoy lagi. Hidup bukan selalu. Cuma hidup sekali je. Muda ni buat pila apa patut, ikut dan nanti nak mati nanti umur 80, taubatlah. Nampak tuan? Kalau beritahu awal pun masalah, beritahu last minit lagi masalah tuan. Sebetulnya umur ni dirahsiakan, siapa pun tak tahu. Sekali lagi, Allah merahasiakan usia kita agar kita berada di dalam kondisi harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ni Allah tak beritahu, kita ada 2 keadaan. Takut pun ada, mengharap pun ada. Ya Allah berilah panjang umur, ya Allah berilah ampunlah dosa aku, ya Allah. Takut pun ada, mengharap pun ada. Itu yang Allah nak tuan. Sebab apa? Kita sentiasa berjaga-jaga, sentiasa bersiap siaga. Itu yang Allah suka tuan. Kita berharap ampunannya, kita berharap rahmatnya. Di satu sisi kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan sebentar lagi kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara amal kita belum cukup, sementara dosa kita terus menumpuk setiap hari dan kita belum sempat bertaubat. Jadi kita sebab apa Allah tak beritahu? Sebab kalau beritahu tuan, kita galik, kita alpa awal lagi. Kalau beritahu last minute pula, kalang kabut, tak boleh buat apa tuan. Dia keras jadi terkejut tuan. Sama tuan. Jadi cerita dia dirahsiakan. Jadi kita ni kena sentiasa bersedia. Kita buat apa macam mana tuan? Cara dia, anggaplah saat lagi ni insya saat lagi, insya yang terakhir kita. Macam mana kita semayang, khusyuk kita, baik kita, tawaduk kita, betul-betul semayang, minta ampun pada Allah, minta doa pada Allah. Itu yang sepatutnya. Dan kalau hidup pula saat lagi bang insya, subuh saat lagi yang lah, zuhur saat lagi, kita anggap lagu tu. Tapi tak, tak apalah, nantilah ayah ada lagi, Tok Wan, Tok Nyang ada lagi, kita ni cicik, doa asal baca lagu tu. Tak tuan, umur tuan tak kira tua muda miskin kaya, tak mana pun sakit demam, dia kena cari tuan, dia kena datang kepada kita, kita kena bersedia. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan berkaitan dengan zakat dan sedekah ni. Isteri dilarang mengeluarkan sedekah kecuali izin suami. Ada satu larangan tuan, Nabi sebut orang perempuan ni yang mana berkahwin, dia tak boleh suka-suka keluar sedekah, keluar zakat ni kecuali dengan izin suami. Apa dalil dia? Yang pertama, hadis daripada Amru bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya Abdullah bin Amru radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
seseorang isteri tidak boleh mengeluarkan sedekah kecuali dengan izin suaminya. Isteri ni tak boleh keluar sedekah kecuali apa? Dia minta izin suami dia. Jadi dalil ni yang umum ni rupanya isteri mesti kena minta izin suami untuk keluar sedekah. Hasan, hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad dan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua pula daripada Abu Daud juga Hasan, diriwayatkan daripada Abdullah bin radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, seorang isteri tidak boleh mengeluarkan hartanya jika suami masih terikat akad perkahwinan pernikahan dengannya. Jika isteri itu dia ada harta contohnya dan dia berkahwin, dia mesti kena tanya suami dia, minta izin, lebih kurang lagu itulah bahasa dia, kan, berbincang dan bagi tahu pada suami tentang apa? Tentang mana yang dia nak sedekah. Kalau dia dah tak kahwin dah, dia bercerai ke, dia duduk sendiri ke, suami pun dah meninggal, tak ada masalah lah, dia boleh uruskan sedekah dia, harta dia dan sebagainya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga pula daripada Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada khutbah Haji Wada, janganlah seseorang isteri mengeluarkan infak dari rumah suaminya, harta suaminya, kecuali dengan seizin suaminya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, walaupun makanan? Rasulullah SAW berkata, makanan adalah harta kita yang paling utama. Sebab apa tuan? Nabi larang tuan, tak boleh kita keluarkan infak sedekah daripada rumah suaminya. Sebab apa? Sebab kalau zaman dulu tuan-tuan, bini tak kerja, suami yang kerja, dicari nafkah, cari rezeki, dia yang cari semua. Yang ada dalam rumah tu hasil yang mana? Usaha suami dia tuan. Jadi kalau isteri nak keluar sedekah, dia tak boleh pandai-pandai pergi keluar harta yang ada dalam rumah tu. Sebab apa? Suami dia yang cari rezeki. Itu tuan. Dan ada sahabat tanya pula, ya Rasulullah, kalau makanan? Rasul kata pula, makananlah paling utama. Kadang kita ni bila main PKP ni, duit banyak ni dalam peti tu, dia 4-5 apa tu cekak, puluh ribu ratus ringgit, ribuan ringgit. Tapi bila beras tak ada, nak makan apa tuan? Nak bagi ke orang duit, orang tak mau, masing-masing nak beras. Ada buat tuan. Sebab apa? Masing-masing nak makanan itu. Duit tak ada harga dah, makanan itu lebih penting lagi. Orang sanggup bayar berapa banyak pun, sebab apa? Makanan tak ada, duit ada, tapi makanan lebih utama. So dia berkata apa? Makanan adalah harta yang paling utama. Walaupun nak bagi makanan kat orang pun, kena tanya suami tuan. Tu ni dalil yang ketiga. Kita pergi lagi tuan. Okey, pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, iaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Perempuan yang baik ni wanita yang baik, isteri yang baik, yang mana suami tengok tenang suami dia, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Jadi tuan, dia pandai urus keluarga. Jadi dia nak buat apa pun dia minta izin suami dan sebagainya, bagi tahu tuan. Jadi hadis An-Nasa'i, Ahmad, Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Walaupun dia tak kata sahih betul, dia hasan sahih, dia kuat dengan dalil-dalil yang tadi. Okey, kita pergi lagi tuan. Seorang isteri hendaklah tidak mengeluarkan hartanya atau harta suaminya kecuali dengan izin suami, kerana hal itu akan menumbuhkan kasih sayang dan keterikatan antara keduanya. Saya tadi kita dah duduk sebumbung, tidak bersekati, nak sedekah apa-apa pun, bagi tahulah suami, abang tadi ada orang minta sedekah ni, kan, lepas tu cik bagilah RM5 ke RM10 contohnya, kan, bolehlah sembang, kan. Kalau tak ada pun boleh, ada RM5, RM10 ke banyak mana pun, kan. Tapi tuan, kita beritahu, oh punya isteri aku ni ada orang rumah tadi, bagi duit lah, ada orang sedekah sebagainya, berbincang. Contoh tu yang pertama. Yang kedua pula, seorang isteri boleh menginfakkan harta suami dengan izinnya secara umum, atau ia mengerti suaminya takkan marah. Kalau aku bagi RM1 ni, RM10 ni, laki aku tak kisah kot. Sebab apa? Nilai tak banyak mana. Jika kita bagi RM1,000, RM2,000, padan kan. Kalau kita tak kata benda tu menyebabkan suami tak marah, pandai patut, tak rugi balik keluarga sebagainya, itu boleh. Sebab apa? Dengan syarat tidak menimbulkan kerugian, dan ia si isteri adalah seorang wanita yang rasyidah, sempurna dan matang akan fikirannya. Seandainya si isteri termasuk wanita syafihah, kurang matang, tak awak nak cerdik,
ia tidak boleh melakukannya. Contoh, orang kat rumah ada yatim ni, orang yang jaga anak yatim, cik saya ni jaga anak yatim, kami nak minta sedekah ni, apa tu, derma, nak buat apa? Nak beli apa van untuk budak-budak ni nak pergi sekolah. Oh ni belakang rumah saya ni ada satu van, dah kunci ambil. Tu dia bagi van sebiji. Yang lelaki pula pada rumah tu, awak belakang kosong rumah, mah mana ni kereta belakang? Oh tadi ada orang minta sedekah, cik bagilah dekat dia van, banyak van sangat, banyak kereta. Kacau tuan. Kalau lagu tu termasuk tadi larangan tadi. Jadi cerita dia, kalau RM1, 2, 10, 2 tu gagah lagi. Kalau bagi sampai van sebiji, kacau tuan. Jadi tuan, kalau tengok balik, itu kena berfikiran waras balik. Imam Bukhari berkata, bab hadiah yang dikeluarkan oleh isteri untuk selain suaminya dan pembebasan budak yang dilakukan olehnya apabila ia masih memiliki suami adalah dibolehkan dengan syarat ia bukan seorang syafihah, wanita yang kurang sempurna akal fikirannya. Jika ia termasuk wanita syafihah, maka tidak bolehkan. Tadi ni dia mesti waras, mesti tahu timbang tara, logik akal sebenarnya, baik buruk dan sebagainya. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi kena berhati-hati. Seperti budak-budak pun kalau meninggal anak yatim ni, yang kita sebagai penjaga ni, waris ni kan, pop makan ke apa ni, kena pegang harta mereka ni sampai mereka waras. Boleh apa? Balik dah dah main dewasa, main umur 18 contohnya, boleh beza dah buruk baik sebagainya. Jadi datang mengurus harta ni kita bagi kat dia balik. Kalau masih sekolah rendah, masih tak clear lagi, kita kena amanah jaga tuan. Itu jawapan dia. Cerita kedua pula, ustaz saya ni macam mana ni, suami ni kedekut, haji bakhil, nak minta bagi sedekah tak bagi apa, dia kata jangan. Macam mana orang lagu ni pula? Dinyatakan dalam hadis dari Hindun bin Utbah radhiyallahu anha bahawa beliau mengadukan perihal suaminya Abu Sufyan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang paling kedekut. Suami aku ya Rasulullah ni kedekut. Dia tidak memberikan harta yang cukup untuk keperluan dan anak-anakku, kecuali jika aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya. Macam mana ni? Sufyan ni, Abu Sufyan ni kedekut. Apa tu, nafkah pun tak bagi. Macam mana kalau kita ambil harta dia tanpa izin dia? Rasulullah pun nasihatkan, ambillah hartanya yang cukup untuk memenuhi keperluanmu dan anak-anakmu sewajarnya. Boleh tak boleh ustaz saya seluk poket suami? Contoh. Boleh tak boleh ustaz saya pergi buka bidik dia, ambil sekeping 2? Contoh. Boleh tak boleh tuan? Timbang tara. Kalau apa tu minta tak bagi, kalau minta cara elok dia tak bagi lah, kedekut. Tapi kalau tak minta pula, anak nak bayar tuition, ni beras pun dah habis. Macam mana cerita dia? Boleh tak boleh? Kalau tengok dalam dalil ni, boleh kita pergi humpas lah, boleh seluk, boleh ambil pada patut. Beli beras berapa? RM20. Apa tu, terbenung sekilo, belilah berapa betul? Dalam RM50. So seluk, ada 5 keping ni, balun 3 keping. Lagu tu tak penting kan? Nampak? Timbang tara. Dia kata, ustaz kena gaya malam ni, boleh seluk di poket lelaki dah. Tak payah dia beritahu. Tak, kalau lelaki tu baik, duk bagi kita minta, dia kena pergi seluk kan? Ni orang kedekut ni. Memang kalau kita minta elok dia tak bagi kan? Nak kena buat cara lagu tu. Kalau lagu tu tuan, boleh kita ambillah hartanya yang cukup untuk memenuhi keperluanmu dan anak-anakmu sewajarnya, padan patut. Untuk hari tu ni dah ustaz saya ambil siap-siap ni untuk 2 bulan. Janganlah, kita ambil lah untuk terdekat tu je, nanti tak ada pula kita kira lain pula kan. Tu cerita dia. Tapi seboleh mungkin sembang elok, bukan budaya kita main seluk-seluk kan, main duk pi ambil ke belakang pula. Tak betul kan. Wajib bagi setiap suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada isteri dengan cara makruf. Ni tugas kita ni, laki kita bagi pakaian, bagi nafkah, semua ni untuk isteri kita yang makruf. Ayat di atas menunjukkan bahawa dalam sebuah keluarga, hukum asal yang berlaku, suami yang memberi nafkah kepada isteri. Kerana itu harta yang diperolehi oleh suami ada bahagian yang harus diberikan pada isteri sebagai nafkah. Rezeki kita cari ni
ada hak isteri. Sebab apa? Nafkah untuk mereka. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada isteri termasuk zalim, dan isteri berhak untuk mengambilnya sesuai dengan keperluannya tanpa harus izin kepada suaminya. Dan kita hari itu ni Syekh Hen, saya terima nikahnya sekian-sekian Aminah apa mau ke, dengan mas kahwin apa sekian, tu dah kita ikrar dah. Pergi ambil anak orang, kita nak jaga, nak jadi pasangan kita hidup, nak kena belah dia. Jadi hari tu ni tak salah kemah, Syekh Hen clear lah, ni tak mau jaga pula, tak mau apa tanggungjawab. Tak betul. Jadi cerita dia kena bagi nafkah kepada mereka, pakaian mereka, minuman mereka, tempat tinggal mereka, semua itu dengan makruf. Okey, wanita tidak wajib untuk memberikan hartanya kepada suami. Orang perempuan pula dia boleh tak bagi harta kat suami. Jadi cerita dia, wanita tidak wajib memberi hartanya kepada suami. Apa dalilnya? Ayat dan hadis di atas memberikan konsentrasi sebaliknya, bahawa wanita tidak wajib memberikan hartanya kepada suami. Harta isteri sepenuhnya milik isteri. Isteri ada duit banyak, harta banyak, suami boleh tumpang tak? Cerita dia sebenarnya isteri harta isteri. Kalau dia belagak pun boleh, sebab harta dia. Harta suami, harta isteri sama. Ustaz tak adil lagu ni. Tak, sebab kita nafkah, kita kerja, ada hak isteri, ada hak anak kita suami, Ustaz. Tapi isteri itu kena-kena pula dia orang kaya, kita orang miskin. Dia harta banyak, mai sikit kat abang, dia tak bagi, boleh kan? Tapi takkan tak bagi kot. Duk sebantai, tidak sebantai serumah. Jadi tu cerita lain pula. Tapi kalau isteri tu tak mau bagi kat suami, memang itu harta dia bulat-bulat, dan dia tidak berkewajipan memberikan sebahagian hartanya tersebut pada suami, sehingga wanita berhak mengeluarkan hartanya untuk kepentingannya atau untuk sedekah, ataupun tanpa harus minta izin suami. Kau isteri tu main keluarga yang duit banyak mainnya, dia ada duit ni nak derma apa ni, derma 50,000 untuk apa? Buat sekolah anak yatim, buat masjid, beli tanah, parking ke apa ke, dia boleh keluar tanpa izin suami. Sebab apa? Itu harta dia. Nampak tuan? Tapi takkan pula sembang dengan lelaki, ni adik cik ni nak bagi sedekah kat masjid ni kan, yang mana apa tu mak cik bagi hari tu ni pusaka harta ni banyak ni, nak bagilah pahala tu berpanjangan, sedekahlah seralur ni kat masjid, buat apa ke sebagainya. Contoh sembang tuan, boleh. Apa? Dah hidup suami isteri kan, sekali lagi ke depan kita susah nanti, dia mesti sini dia ada hubungan dia sembang, timbang tanah sebagainya, sebab nama pun suami isteri. Tapi kalau harta dia kita nak larang 100%, tak boleh. Sebab apa? Itu harta dia, hak dia kan. Cuma tengoklah, bini ni hutang lain banyak lagi, dia pergi sedekah pula, bayar hutang dia utama lagi. Sedekah itu nombor 2, nombor 3. Jadi kena bincang pula ni kan. Wanita boleh memberikan sedekah tanpa perlu izin suami. Perempuan boleh bagi sedekah tanpa izin suami. Apa dalilnya tuan-tuan? Di antara dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW berceramah di hadapan jemaah wanita. Wahai para wanita, perbanyakkanlah sedekah, kerana saya melihat kalian merupakan majoriti penghuni neraka. Rupanya tuan-tuan, di neraka nanti ramainya kaum wanita dalam neraka. Jadi macam mana? Nabi suruh rajin sedekah. Dengan sedekah ni dapat bantu kita kebaikan, pahala banyak dan sebagainya. Ketika itu para wanita pun berlumba-lumba bersedekahkan perhiasan mereka, antai mereka, anti-anti ke gelang ke apakah, mereka melemparkannya di pakaian Bilal. Hadis Muslim. Bila berlaku ni, ada riwayat lain cerita ketika selepas sembahyang raya. Selepas sembahyang raya tuan di Tanah Lapang, lepas habis khutbah Jumaat raya tu, Nabi jalan di belakang sembang dengan wanita. Diberitahu, wahai para wanita, perbanyakkanlah sedekah, kerana aku melihat kalian merupakan majoriti penghuni neraka. Apa mereka buat? Mereka buang anti-anti, buang gelang, buang cincin, buang ni, bagi kat lempak kat baju Bilal. Nampak? Kalau betul baju mereka terima ni, harta mereka ni kena minta suami, Rasulullah tunggu saat, aku nak pergi tanya Nabi, nak pergi tanya laki aku saat, boleh tak boleh ni sedekah gelang, sedekah apa tu mah, anti-anti, boleh tak? Tak. Sebab apa? Itu milik mereka. Dah kahwin, dah syekhen, bagi gelang apa semua tu, itu milik wanita. Jadi mereka ada hak untuk nak urus, nak bagi ke, nak sedekah ke, itu hak wanita kan.
Faham? Jelas no? Dia kata dia marah pula. Awaklah dia ni duk ambil duk buat sedekah tak tanya aku pun. Kalau harta tu milik dia, itu hak dia. Itu timbang tara lah. Kalau kita nak makan nasi pun tak ada duit, duk pergi bagi gelang kat orang pula, tak kena gaya lah. Timbang tara. Jadi tu cerita dia hari ni. Jadi bolehnya wanita ni dia bagi sedekah kalau milik dia punya. Kalau dia tak kerja apa, suami yang tanggung sebagainya, kena tanya suami sendiri. Okey, wallahualam untuk tajuk ni. Ada nak tanya apa tak sebelum azan ni? Cerita dia tentang wanita ni, cerita dia kalau harta dia sendiri, dia boleh urus harta dia. Jadi kalau dia harta perkongsian sebagainya, dia kena sembang dengan suami untuk beri sedekah. Walaupun apa tu, timbang tara lah. Kalau nilai yang banyak, kena tanya. Kalau RM10, RM5 ke, tak ada masalah lah benda tu. Dan wallahualam. Ada nak tanya tentang tajuk ini, insyaAllah minggu depan kita akan tengok tajuk baru berkaitan dengan di sini bawah sekali. Okey, larangan bakhil terhadap hamba dan saudaranya. Hamba dia, pekerja dia sebagainya, dan adik-beradik dia. Tak boleh kita kedekut dengan adik-beradik ataupun keluarga kita ataupun hamba kita, kan, pekerja kita. Dan wallahualam. Itu tajuk minggu depan. Terima kasih, mau tidur dah insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.